Okay, asertif ialah keupayaan seseorang individu menyatakan apa yang ada dalam fikirannya. Okay, sama ada positif atau negatif. Okay, individu yang bersikap asertif, dia akan menyatakan sesuatu perkara melalui dua cara, iaitu lisan dan bukan lisan. Okay, faham tak kat situ? Jadi, orang yang asertif ni, orang yang mempunyai sikap asertif, dia boleh bagi tahu kalau dia tak suka, dia akan cakap dia tak suka. Dia tak akan pendam perasaan dia. Tapi cara dia menyuarakan tu ialah cara yang positif, bukan negatif. Faham tak negatif? Negatif ni maksud dengan perasaan marah, dengan perasaan mengugut orang. Dia tak akan guna cara tu. Okay. Kalau secara positif, dia akan cakap secara baik. Kalau dia tak suka sesuatu benda ataupun pendapat kawan dia, dia akan cakap secara baik dan beritahu kenapa sebab dia tak suka benda tu. Okey, kita tengok kat bawah pula. Manakala mesej yang dinyatakan adalah secara berterus terang. Kan macam saya kata tadi, ianya mudah difahami oleh penerima mesej. Penerima mesej tersebut akan merasa selesa. Selesa dan dihormati. Okey, dia akan rasa selesa lah. Bila kawan dia cakap, semua orang boleh terima pendapat dia. Okey, kita tengok. Okey, apa dia? Tengok contoh. Okey, memang menang kalah. Okey. Kalau orang yang mempunyai sifat asertif, kita tengok asertif. Hari ni kita cerita pasal asertif. Kita tak tengok agresif dengan pasif. Dia ada 3 tingkah laku sebenarnya. Kalau kita tengok sikap agresif, ada orang yang bersifat agresif, ada orang bersifat pasif. Kalau orang agresif, dia jenis orang yang mudah marah-marah. Dia akan ketepikan hak orang. Dia tahu dia je betul, kan? Kalau orang yang pasif pula, dia akan ketepikan hak sendiri, utama hak sendiri. Pasif kan dia akan ketepikan. Kalau ada masa dia tak kisah pun, dia ikut je. Pasif kan dia tak reti nak cakap. Dia tak menyuarakan perasaan dia. Kalau orang asertif, beza dia utama hak sendiri, hormati hak orang lain. Maksudnya kalau dia ada pendapat, dia rasa pendapat dia betul, dia akan cakap. Tapi dalam masa yang sama, dia menghormati pandangan orang lain. Itu saya kata, bila kawan dia beri pandangan, dia tak akan mengamuk, dia tak akan mengugut, dia akan marah-marah ke, menyumpah orang tu takkan. Okey, kita tengok. Saya okey kalau orang yang bersifat agresif, kalau kita tengok. Saya okey, anda tidak okey. Biasanya orang agresif ni dia je okey. Kalau orang lain tak okey dengan dia. Makna sikap dia tu orang tak suka kan. Agresif. Orang agresif ni tidak disukai oleh orang. Dia mesti menang. Kalau awak tengok menang, orang lain kalah, dia nak menang je kalau dia cakap. Itu orang bersikap agresif. Kalau asertif pula, dua-dua pihak menang. Okey, saya okey, anda okey. Dia akan menerima pendapat orang. Contoh kawan tak setuju pendapat, dia akan menyuarakan rasa tak setuju tu. Kenapa orang tak setuju? Dia bagi sebab kenapa tak setuju. Kalau dia rasa dia boleh terima dengan pendapat tu, dia akan terima benda tu. Okey, kalau kita tengok pasif pula, saya tak okey. Kan saya kata orang pasif ni dia akan lebih banyak mengalah. Saya tak okey, anda okey. Kawan tu je okey. Pendapat kawan, ikut je cakap orang. Padahal dia tak setuju dengan sikap kawan dia. Tapi dia terpaksa ikut. Saya kalah, anda menang. Okey. Kita tengok pula ciri-ciri individu yang asertif. Okey, pertama, dapat menyatakan pendapat, perasaan dan kemahuan mereka. Macam tadi saya cakap, dia boleh menyatakan pendapat, perasaan dan kemahuan mereka. Okey, lepas tu dia faham akan hak mereka untuk bersuara. Kenapa dia perlu bercakap? Kenapa dia perlu menyuarakan dia rasa tak puas hati tu? Kenapa dia perlu bercakap? Dia tahu. Adakah perlu dicakap? Kalau perlu, dia akan cakap. Dia tak berpuas hati. Kenapa dia tak berpuas hati? Dia memberikan sebab. Tapi bukan cara agresif. Dia cakap dengan cara baik. Dia akan menyatakan. Kenapa sebab dia tak setuju? Bukan dia marah-marah. Dia nak orang dengar je cakap dia. Tak. Okey, yang ketiga pula, berterus terang, jujur dan berhemah. Macam saya kata, orang yang individu yang asertif ni, dia lebih berterus terang, jujur dan berhemah. Okey, dia akan menghormati perasaan orang lain dan tak cuba menakutkan orang lain. Dia tak ada ugutan lah macam saya kata. Dia nak orang dengar cakap dia ugut orang. Supaya orang dengar cakap dia. Dia tak ada. Individu asertif, dia positif. Dalam hidup dia tak ada benda yang negatif. Jadi dia boleh menerima pendapat orang. Dia akan hormat perasaan orang tu. Okey, faham? Jelas? Apa dia? Okey, kita tengok ciri-ciri.
Adakah awak semua ada tak ciri-ciri ni? Okey, ciri-ciri asertif. Apa? Kepimpinan. Biasanya orang yang mempunyai ciri-ciri asertif ni, dia boleh menjadi pemimpin. Dia tak bersifat diktator. Pernah dengar perkataan diktator? Dia nak orang dengar je cakap dia. Dia tak akan dengar pendapat orang. Lepas tu dia menggunakan kekerasan. Kalau orang yang asertif, kalau sebagai pemimpin, dia boleh menerima pendapat. Dia memberi orang lain bebas bersuara. Menyatakan pendapat orang lain. Dan dia akan menerima kalau teguran orang. Okey, orang asertif, dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk berjaya. Biasanya dia kan positif. Jadi dia ada motivasi tinggi untuk lebih berjaya ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, meluahkan perasaan dengan jujur. Maksudnya saya kata tadi, dia jujur, dia akan cakap. Kalau dia tak suka, dia cakap. Dia suka ke tak suka. Kalau dia setuju dengan orang tu pun, dia akan cakap. Dia tak kena diam je. Dia ikut je orang tak. Itu pasif ya. Lain juga macam saya kata tadi, agresif kan. Agresif pula dia asyik nak mengamuk je. Nak orang dengar cakap dia je. Itu beza. Okey, seterusnya menghadapi masalah dengan tenang. Kalau dia hadapi masalah, dia akan tenang. Dia akan duduk sekejap memikirkan masalah tu. Bagaimana dia nak selesaikan masalah itu. Dia tidak mudah. Kalau dia ada masalah, dia tak ada kalut. Dia mula nak mengamuk kalau ada masalah. Kalau macam orang pasif pula, dia lebih banyak menangis. Kan? Dia bila ada masalah, dia tak tahu nak luah pada siapa. Dia diam. Kan? Lepas tu dia ikut je lah. Tak reti nak menyelesaikan masalah dia. Kalau orang agresif pula, dia nak selesai. Tapi cara penyelesaian dia tu menyakitkan hati semua pihak. Okey, seterusnya. Boleh menerima pandangan dan kritikan orang lain. Ini yang paling penting sekali. Dia boleh menerima pandangan orang. Kalau orang nak kata ke dia, dia boleh terima. Dan juga kritikan orang kan. Mana orang nak beri pendapat, dia akan terima. Tak pernah dia menolak. Begitu juga kritikan. Orang kutuk dia, orang cakap dia. Dia tak akan mengamuk. Mengamuk ini kalau kawan ejek, dia mula melenting kan. Rasa nak mengamuk. Tapi kalau orang asertif ni, dia akan terima. Kalau orang kutuk dia. Orang cakap, apalah kau buat kerja ni tak betul. Dia boleh terima. Dia setengah. Kalau orang agresif, dia tak boleh terima. Orang cakap apa, dia rasa nak marah. Betul, aku betul. Dia akan rasa diri dia betul sahaja. Okey, kerana dalam hidup kita ni bukan semua benda yang kita buat tu betul kan? Betul tak? Setuju? Okey. Okey, kita tengok perilaku asertif. Mengacu kepada bagaimana cara mengatakan yang kita bermaksud dengan menghormati orang lain dan juga diri kita. Ini ialah perilaku orang asertif. Macam tadilah. Saya dah cerita juga kan. Sama juga. Dia perilaku asertif cenderung tidak konsisten pada setiap orang. Contohnya yang mempunyai hubungan dekat. Ni kena faham walaupun orang tu dekat dengan dia, kalau kata dia tak setuju ke apa, dia tak ada macam bersifat kita panggil bias. Maksud kalau tak setuju, dia akan cakap, dia tak akan ikut Ini tadi kita dah cerita. Okey, dia ada verbal dan bukan verbal. Kemahiran asertif ni. Okey, kalau verbal, dia bersikap jujur. Verbal ni yang nampak. Dia boleh terlintas, kita boleh nampak jelas verbal. Melalui kata-kata dia jujur. Berterus terang dengan berkata ya atau tidak secara tegas dan bukan berselindung. Okey, yang ketiga, dia bersikap spontan, melayan perasaan dan keperluan tanpa memendam rasa atau menunggu. Kita boleh tengok kat sini. Dia akan cakap. Macam saya kata tadi lah. Orang yang boleh meluahkan perasaan. Bersuara bagi pihak diri sendiri. Okey, ni awak tahu kan. Okey, bertanggungjawab terhadap perasaan dan keperluan diri sendiri. Ni pun okey, jelas dah tadi. Mengelakkan alasan yang kompleks. Atau meminta maaf. Ini penting dia boleh minta maaf dengan orang. Kalau dia salah, dia akan minta maaf. Macam saya kata tadi, kalau dia rasa benda yang bila orang cakap kat dia, orang kutuk dia kata tak sesuai ke apa, dia akan minta maaf. Okey, dia rasa benda tu ada kejap. Tu saya kata, orang yang asertif ni dia lebih positif. Okey. Yang ke-8, membentuk reputasi terhadap apa yang anda nyatakan. Dia beritahu macam mana keadaan tu. Menyatakan reputasi benda tu. Okey, bukan verbal. Apa dia bukan verbal?
Ini ialah bukan verbal ni secara tak langsung. Bukan verbal, bukan melalui kata-kata. Tegakkan bahu, pandang hadapan, berpijak kukuh atas lantai. Yang kedua, memandang tepat ke arah mata seseorang. Ini melalui perilaku yang secara perbuatan lah, dia tak nyatakan. Kita boleh nampak. Okey, yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh secara asertif. Okey. Ni kalau dia tak bercakap. Kalau verbal ni dia lebih kepada percakapan. Dia menyatakan benda tu. Kalau bukan verbal ni, pada tingkah laku dia. Dia buat macam mana, gaya dia, bahasa lenggok tubuh dia. Okey. Cukup setakat ni, saya harap awak jelas. Okey, lepas ni teacher akan bagi situasi. Saya nak macam mana awak beritahu bagaimana cara penyelesaian untuk setiap situasi yang saya berikan. Okey, buat dalam buku fikir awak ya. Boleh? Okey, sekian. Terima kasih. Nanti kejap sabar nak tengok.